Oh, iyalah. Oh, saya tak buka mic. Sorry, sorry. Tapi saya dengar, saya dengar ada budak buka mic tadi suara transformer. Wow, wow, wow. Okey, cikgu tengah cakap ke? Entahlah. Ya, saya tengah cakap. Okey, kita nak sambung sikit. Nak tengok soalan pada latih diri 2.7. Saya ambil keempat empat soalan. 1, 2, 3, 4 tapi saya ambil satu contoh je. Okey. Aduh, hari ni ngantuk ni. Tak sabar nak habis kelas. Okey. So, first kali. Tengok soalan yang pertama. Tentukan jenis punca bagi fungsi kuadratik berikut. Lakarkan graf dan buat satu generalisasi tentang kedudukan graf pada paksi X. Okey. So, macam mana kita nak tentukan jenis punca? So, daripada pelajaran yang lepas, so jenis punca kita boleh tengok daripada mana tadi? Ini. So, jenis punca daripada soalan ni, daripada pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey. Ada cikgu bagi saya makanan. Jangan jealous. Tiba. Baik, banyaknya barang aku kat sini. Okey. So, daripada tu kita nak check dia punya pembeza layan. Sama ada dia lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong ataupun kurang daripada kosong. Dari sini, kita check dulu dia punya A, B, C. So, ini dia punya A. Ini dia punya B. Ini dia punya C. So, masukkan dalam formula pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan, so B kuasa 2. B kuasa 2, 6 kuasa 2. So, 6 kuasa 2 tolak 4A negatif 3. C kita negatif 3. Negatif 3. So, dari situ kita akan dapati ini ialah 36 tolak dengan 4 darab 3, 12, 12 darab 3, 36. Positif, negatif, 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 positif, darab negatif ialah negatif. So, tolak 36. So, pembeza layan kita sama dengan kosong. So, bila sama dengan kosong, bermaksud dia ada fungsi kuadratik dengan sama dengan kosong, dia ialah yang ini. Dua punca nyata yang sama. Dengan dua punca nyata yang sama. Sama. Okay. So, kalau kita nak lakarkan graf pula. So, macam mana dia punya lakaran graf? Tengok dia punya nilai A. So, A kita ini ialah negatif. So, bila negatif, maksudnya graf kita mestilah dalam bentuk U terbalik. Macam mana kita nak lakarkan graf? Lakarkan graf mesti ada paksi X. So, kita lukiskan paksi X. Kemudian kita labelkan. And then, dia mesti di bawah paksi X. Dengan keadaan, dia hanya dua punca nyata yang sama, maksudnya dia sentuh pada satu titik saja pada paksi X. So, contohnya ini. So, kita punya graf kuadratik akan lebih kurang macam ini. Okay. So, inilah kita punya fungsi kuadratik. Lakaran graf bagi fungsi kuadratik negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 3.
Okay, dan ini ialah dia punya titik. Kalau kita boleh label, ini dia punya titik maksimum. Maksimum. Okay, titik maksimum. So itulah generalisasi dia. So di samping kita selesaikan, okay, selesaikan kita apa? Kita dah lakarkan graf dan buat satu generalisasi. Inilah. Okay. So ini cara untuk menjawab soalan yang ni. Okay, ada soalan? Ni 18 ada lagi. 16 lagi. 8 tak ada. Jadi saya rekodkan. Okey. So itu soalan yang pertama. Latihan 2.7. Okay. Nombor 2. So nombor 2. So cari nilai-nilai H yang mungkin jika graf bagi fungsi kuadratik berikut menyentuh paksi X pada satu titik saja. So sama juga. So bila dia punya kat sini, keyword dia ialah menyentuh paksi X. Ya, nama. Menyentuh paksi X pada satu titik. So bila satu titik, kalau kita tengok balik dia punya kedudukan dan jenis punca, dua punca nyata yang sama, satu titik ialah bila B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So dari sini, okay, kita nak cari nilai H. Dia punya soalan nak cari nilai H. Maklumat yang diberi ialah dia menyentuh paksi X pada satu titik. So dekat sini kita cek dulu kita punya persamaan. Nak tentukan A, B dan juga C. So, dari sini, so A, X kuasa 2. Okey, ni tak ada. Maksudnya A sama dengan 1. Kemudian X. Okay, X ialah negatif 2H. Untuk B, kemudian C ialah 2 tambah H. Sebab dia positif kan, 2 tambah H. So kalau kita boleh tulis mula, A kita sama dengan 1. Sebab tak ada nilai kat sini. B kita sama dengan negatif 2H dan juga C sama dengan 2 tambah H. So ini daripada bentuk AM. So bila kita nak gunakan formula B kuasa 2 tolak 4 AC dengan keadaan menyentuh paksi X pada satu titik saja. So dalam formula kita B kuasa 2 tolak 4 AC samakan dengan kosong. Sebab samakan kosong ni ialah menyentuh pada satu titik saja. Dan kita gantikan. So B kuasa 2. So B kuasa 2 ialah negatif 2H. So negatif 2H kuasa 2 tolak 4A A1 C ialah 2 tambah H. So 2 tambah H sama dengan kosong. Okay, kita apa ni? Kembangkan. Negatif 2 kuasa 2. So jadi 4H kuasa 2. So 4H kuasa 2 tolak negatif 4 adalah 1, negatif 4 tambah 2 maksudnya 8. Kalau dengan H maksudnya tolak 4H. So kalau kita susun terus, tolak 4H tambah 8 samakan dengan 0. Dan kita 4, 4, 4 kita boleh simplifikan. Jadi H kuasa 2 tolak H tambah 2 samakan dengan 0. So dari sini kita faktorkan. Samakan dengan 0. So H darab H
2 darab 1. Bukan 1 darab 1. Dia nampak senang sangat kan 2. 1 darab 1. Kurang-kurang 1 tambah 1, 2. Salah. So ini ialah tolak. Ini ialah saya salah ni. Oh, sorry. Ini tolak. Tolak. So H tambah 1, H tolak 2. So H tambah 1 sama dengan 0. So H sama dengan negatif 1. H tolak 2 samakan dengan 0. So H sama dengan 2. So bila dikata nilai-nilai H, so ada possible dapat nilai H yang berbeza. So kita dah tunjukkan nilai H kita boleh dapat sama dengan negatif 1 ataupun H sama dengan 2. Okey. Boleh? Ada soalan? Tolong. Ada sebelum soalan sebelum saya teruskan. Sorry kafe kiri kanan. Okey. Kalau dah, saya go on dengan soalan yang ketiga. Nanti di 2.7. Okey, yang ini. So, soalan nombor 3 dia kata cari julat nilai Q. Okay. Julat nilai Q jika graf bagi fungsi kuadratik berikut menyilang fasi X pada 2 titik. Julat pula, kan? Okay. So, dari sini fungsi kuadratik menyilang fasi X pada 2 titik. So, kalau 2 titik, kalau kita tengok, dia ialah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada 0. So, bila dia kata lebih besar daripada 0, that's why lah. Apa? Okay, 2 titik. So, ialah, sebab tu dia kata julat. So, julat maksudnya range. Kan? So, range. That's why ada yang sama ada lebih besar atau lebih kecil. Tapi dalam keadaan ni, dia mestilah lebih besar. So, kalau kita tengok dekat sini. So, A dia ialah 5. B dia ialah negatif. Okay, negatif QX tambah 4. Jangan lupa negatif ni. Kemudian C dia ialah negatif 2. Kalau gitu dia tahu mahal apa tu? Sebab dia masa dia buat proses yang di top ni, macam mesti ada takkannya, tapi nak beli 2 slide dia ada kita buat tak makan. Dia kata ada dia kata ada kampung, tapi dia kata ada. Oh, sorry. So tak boleh juga sebab di sini ada X. So kalau kita kembangkan, kan kalau kita kembangkan maybe kita ada X kuasa 2. So kita kena tulis balik persamaan ni. Sorry. Okay. So dari sini kalau saya tulis balik, ini ialah 5X kuasa 2 tolak QX darab dengan X ialah QX kuasa 2 X kuasa 2 ini negatif darab 4. So ini ialah tolak 4X tolak 2. See, nampak? So kita ada dua bahagian yang X kuasa 2. So kita faktorkan. So X kuasa 2 sama. So dalam kurungan ialah 5 tolak QX
Sorry, 5 tolak QX pula. 5 tolak Q saja. Okay, 5 tolak Q untuk X kuasa 2 tolak 4X tolak 2. So inilah baru kita punya A. A kita ialah 5 tolak Q. B kita ialah negatif 4. C kita ialah negatif 2. So kalau kita nak selesaikan, so ini A, ini B, ini C. Masukkan dalam formula B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. So, kenapa lebih besar daripada kosong? Sebab dia ialah menyilang pasti X pada 2 titik. So dia potong pasti X tu pada 2 titik. So B kuasa 2, so ialah negatif 4 kuasa 2 tolak 4A ialah 5 tolak Q. C ialah negatif 2 lebih besar daripada kosong. So negatif 4 kuasa 2, 16. Negatif 4 darab 5, negatif 20. Darab dengan 2, tambah 40. Kemudian Q, negatif 4 darab Q, positif 4Q. Darab dengan 2 ialah negatif 8Q. Lebih besar daripada kosong. So 40 tambah 16. So negatif 8Q lebih besar daripada negatif 56. Kemudian nak cari Q. Bila kita pindahkan negatif 8 pergi sebelah, tanda akan jadi terbalik. So ini kurang daripada negatif 56 per dengan negatif 8. So Q kurang daripada 7. So dari situ kita dapat dia punya julat. So julat nilai Q ialah sebarang nombor tapi kurang daripada 7. Ada soalan? Kira-kira memang senang tapi bila kita nak fahamkan soalan tu yang ambil masa sebenarnya. Dia nak apa? Jalan penyelesaian dia, bila dah ada formula, bila masuk, simplify. Simplify semua. Saya rasa awak tak ada masalah. Kan? Okay, tenung-tenung, renung-renung. Sebelum kita masuk soalan yang keempat. Ni sudah okey? Syafiqah okey? Okey. Boleh Okey, cikgu. Okey. So soalan nombor 4. Cari julat nilai R. Sama juga julat. So julat sama ada lebih besar atau lebih kecil. Jika graf bagi fungsi kuadratik berikut tidak menyilang pasti X. So sekarang dia kata yang ini tak menyilang pasti X. Tidak menyilang pasti X. Apa maksud tidak menyilang? Maksudnya dia tak sentuh. Tak sentuh pasti X. So kalau kita balik pada kita punya jadual ni, bila dia tak sentuh pasti X, maksudnya dia tiada punca. Bila dia tiada punca, maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC dia kurang daripada kosong. So kita nak gantikan B kuasa 2 tolak 4 AC ni kurang daripada kosong dalam soalan ni. So di sini kita tengok, oh ni tak ada masalah. Dia dah susun cantik. So ini kita punya A, ini kita punya B, ini kita punya C. B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. Kenapa kurang? Sebab dia tak menyilang. So B kuasa 2. So 4 kuasa 2.
Tolak 4A. A ialah R. C dia ialah negatif 6 kurang daripada kosong. So ini akan jadi 16 tambah dengan 24 R kurang daripada kosong. So 24 R kurang daripada negatif 16. So R akan dapat dalam bentuk pecahan. Ada masalah ke? Tak ada masalah untuk R jadi pecahan. So R, sebab dia tak ada negatif, so tanda kekal. Kurang daripada 16 per 24. So R kurang daripada negatif 2 per 3. So kita dah dapat julat nilai R. Julat nilai R. So apa-apa dalam soalan ni kena cari dia punya keyword. Daripada keyword tu lah baru tengok, oh soalan ni senang ke susah. Tak jumpa keyword, soalan akan jadi susah. Sedangkan yang senang je ni. Masukkan formula, dah dapat. Boleh? So ini ialah soalan-soalan yang bahagian untuk mencari punca. Siapa tu? Nama tak ada. Sekejap Ada recall ke? Oh tu. No. Kadang nak hantar sini je. Kadang kata dia nak balik. Bawa balik dia. Baik-baik ambil kat rumah Abang Yan dekat. Ataupun ni, suruh dia hantar ke Mayati terus. Suruh dia hantar pergi ni, balik rumah terus Mayati. Apa? Suruh dia hantar kat rumah Yati, dah sampai kat rumah. Dia tak ada extra. Lepas tu Yati. Yang Yati punya dah ada. Tapi tu Yati dah balik. Dia kata akan hantar ke rumah dia ke hantar ke Yati. Tak kuasa, tak ingin dia cakap. Pergi ada sendiri. Dia ingat air okey. Tak tahu, dia tak cakap pun. Sekejap drama pula ni. Ni Kak Rozi nak transfer berapa tu kat situ. Okey, so dah. Iklan pula dia juga. Okey, so dah habis untuk bahagian punca-punca persamaan kuadratik. Okey, seterusnya kita nak masuk sikit tentang ini. Membuat berkaitan antara bentuk vertex fungsi kuadratik fx E darab dengan X tolak H kuasa 2 tambah K dengan bentuk fungsi kuadratik yang lain. So, dalam fungsi kuadratik ni ada pelbagai bentuk persamaan. Yang at the end dia akan jadi persamaan kuadratik. Okay. So, dia ada banyak bentuk persamaan. So, salah satunya ialah bentuk vertex. Yang lagi dua ialah satu ialah lagi bentuk arm dan satu lagi ialah bentuk pintasan. Yang ni bentuk arm kita dah belajar, yang biasa kita jumpa. Ini bentuk yang kedua, bentuk vertex. Okay, let's say kita tengok gambar rajah ni. So ini ialah satu persamaan kuadratik dengan keadaan kita tengok dia memotong paksi X pada dua tempat, negatif 1, 5. Kemudian dia ada pintasan Y negatif 5. Kemudian dia ada titik minimum 2 negatif 9 dekat situ. Okay. So dari sini, first kali, yang pertama ialah bentuk. Okay. First kali kita nak cerita bentuk. So bentuk ini ialah bentuk ini ialah bentuk
persamaan kuadratik positif ke negatif. Siapa nama dia? Claudia. Ni bentuk persamaan kuadratik positif ke negatif? Claudia. Ya, saya. Bentuk ni positif ke bentuk negatif? Positif. Ya? Positif. Okey, positif. Positif. Bentuk persamaan kuadratik positif. Kerana bentuk U. Bentuk U ni ni kita tambah bentuk U. Okey. Dan dari sini kita boleh tengok kita punya persamaan kuadratik tadi yang kita nak bincangkan ialah ini. Fx sama dengan Ax tolak H kuasa 2 tambah K. Kalau saya tuliskan kat sini, Fx sama dengan X tolak dengan H kuasa 2 tambah K. So, dari sini kita boleh tengok persamaan yang dibagi ialah X tolak 2 kuasa 2 tolak 9. So, bila tak ada yang dekat depan ni, A tak ada nilai. So, A dia ialah positif, tak ada tanda negatif. Dan A dekat sini lebih besar daripada kosong. Okay, disebabkan A lebih besar daripada kosong. So, itu yang pertama. So, yang kedua, kita boleh tengok dia ada dua punca nyata dan berbeza. Iaitu 1, negatif 1 dan 5. Okay, dua punca nyata yang berbeza, negatif 1 dan juga 5. Yang ketiga, dia ada titik minimum. Okay, titik minimum dua negatif 9. So, 2 negatif 9 sebagai dia punya titik minimum. Dan ada dot ni. So, dot ni ialah faksi simetri. Dan faksi simetri iaitu garis yang membahagi dua graf ini kiri dan kanan sama besar. Dan faksi simetri pada X sama dengan 2. Okey. So, tempoh hari, Cikgu Nabil kata, titik minimum ni ada nama lain. Selain daripada titik minimum, kita boleh panggil dia sebagai titik pegun. Itu yang pertama, titik pegun yang ataupun juga banyak sangat nama dia ni. Dia tak ada ni, tak ada identiti sebenarnya. Titik minimum, titik pegun ataupun titik pusingan. Saya ada ni, penunggu kat belakang. Suara-suara. Okay. Titik pegun atau titik pusingan bergantung kepada cara soalan tu ditanya. So kalau awak jumpa perkataan yang tak ada titik minimum, dia kata titik pegun ataupun titik pusingan, dia benda yang sama. Okay. Yang ni dalam buku teks pun tak ada. Bagus Cikgu Nabil ni berkongsi dengan saya. Okay. So dari sini, bila Fx tolak A
X tolak H kuasa 2 tambah K ni dengan keadaan saya tulis balik. Fx sama dengan A X tolak H tambah A. Kalau kita bandingkan dengan fungsi yang dibagi. Okey, fungsi yang dibagi Fx sama dengan X tolak 2 kuasa 2, waktu tinggal kuasa 2. Kemudian tolak 9. So, kita boleh dapati H sama dengan 2. Okay. H sama dengan 2. So, H tu sama dengan 2. So, 2 dalam kita punya graf di mana? Pada X. So, maksudnya dia ialah nilai X. Ataupun ni H sama dengan, bukan H. Kita ambil X ialah nilai H. So, dalam soalan ni H tu sama dengan 2. So, itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah. Tengok dah. Ini tolak 9. Yang kedua yang kita boleh nampak ialah nilai K. So kat sini K sama dengan, sebab K positif. 9 negatif, maksudnya K sama dengan negatif 9. So 2 negatif 9 ni ialah titik minimum. Nampak? 2 negatif 9. So titik minimum kita juga boleh buat kesimpulan sama dengan 29. So 2 ialah nilai H. Negatif 9 ialah nilai K. So titik minimum ialah nilai H. Koordinat H, K. Okay. So macam tu. So daripada graf yang saya tunjukkan ni, banyak maklumat yang kita boleh keluarkan. Okay. Banyak maklumat yang kita boleh keluarkan. So, selain daripada itu, okay. So tadi kalau kita tengok bentuk fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. So vertex maksudnya kita boleh kenal pasti dia punya titik minimum dengan titik maksimum. Direct daripada bentuk vertex tu. Tapi kalau kita ada fungsi kuadratik dalam bentuk arm. So bentuk arm yang bentuk yang biasa kita tengok. A kuasa 2 tambah BX tambah C. Dia juga ada nilai vertex. Tapi dia ada formula dia sendiri. Awak boleh tengok ni. So ini dia punya bentuk vertex dia. Maksudnya kalau nak cari vertex daripada bentuk arm, ini dia punya formula. So negatif B per 2A. Kemudian ada F darab dengan negatif B per 2A. Cuma saya tak pasti. F ni apa? Nanti saya tanya Cikgu Nabil. Sebab bila saya baca dalam buku teks pun saya tak jumpa. So F ni sebenarnya represent apa? Oh no. Oh kita gantikan. Sorry. So F negatif B ni ialah bila kita gantikan nilai X yang kita dapat dalam kita punya persamaan. So dapatlah nilai Y. So dia apa? So sama juga dengan bentuk pintasan. Okey, kalau bentuk pintasan ni kita tengok fungsi kuadratik A X tolak P X tolak Q. Dengan keadaan A, P, Q ialah pemalas. So sebarang nombor. So P dan Q ialah punca-punca atau pintasan X bagi Fx. So kalau kita tengok kita akan dapat X ni ada 2. Apabila dia ialah 2 punca nyata yang berbeza. Ataupun P dengan Q ni boleh jadi sama apabila dia ialah punca nyata, 2 punca nyata yang sama. Okay. Dengan keadaan nak cari titik vertex. So titik vertex maksudnya titik A. Titik X.
dengan formula P tambah Q per 2. Kalau tadi dalam bentuk arm, dia ialah negatif B per 2A. Tapi kalau bentuk pintasan, dia ialah P tambah Q per 2. So nanti kita tengok dia punya contoh. Okay. So sekarang ni dah ada 3 lah. Satu bentuk fungsi kuadratik, bentuk arm, bentuk pintasan. Ini saya turunkan ke bawah sikit lah. Ini ke bawah sikit untuk tambah yang bentuk vertex. Okay. Yang dekat atas ni ialah bentuk vertex. Bentuk vertex. So apa bentuk dia? Fx sama dengan A darab dengan X tolak H tambah K. So H apa, K apa? Kita dah terangkan dekat dalam sini. So ada 3. Dan masing-masing ni ada nilai yang mudah untuk kita peroleh. Nanti kita bandingkan dalam next slide. Okay, ada soalan kat sini. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam ni? Last time, Teacher kalau saya dalam tu, nanti. ya kami? Saya tak boleh faham. Satu Tak boleh faham. Yang mana? Dan bentuk pintasan. Okey, bentuk pintasan. Nanti kita tengok. Dia bentuk yang sama, maksudnya dia daripada persamaan kuadratik yang sama, cuba kita tukar bentuk. Okay, let's say kita tengok yang ini. Maybe dalam contoh you akan lebih faham. Okey, so first kali saya nak ambil satu persamaan kuadratik dalam bentuk vertex. Okay, saya masukkan dalam sini. Fx sama dengan X tolak 4 kuasa 2 tolak 4. Okay. So, first kali yang ini. Boleh? So, next ialah daripada bentuk vertex ni, kita boleh dapat tak pintasan X dengan pintasan Y directly? Boleh tak dapat? Kalau dah. Bentuk vertex, boleh tak dapat pintasan X, pintasan Y? Kalau dah. Boleh. Mana pintasan X, mana pintasan Y? Nilai yang mana? Yang mana? Sudah? Tak boleh. Sebab dekat sini tak ada nilai yang menunjukkan pintasan X ataupun pintasan Y. Yang ada daripada bentuk vertex ialah vertex ni. Kenapa? Bentuk vertex ialah bentuk ini. So bila kita bandingkan, bila kita nak dapat vertex, vertex ialah titik maksimum ataupun minimum. So kalau daripada persamaan ni, X tolak 4 kuasa 2 tolak 4. So yang H dengan K ialah, H dia ialah 2, K dia ialah negatif 9. So kalau dalam ni, H dia ialah 4. So vertex dia ialah dekat sini. Kalau saya tunjuk, H sama dengan 4, K sama dengan negatif 4. So vertex ialah HK. So H ialah H ialah 4, K negatif
4. Sekejap Sultan. Benda tu memang tak ada. Majlis daerah tu tak ada. You kena pre-order. No. Yang owner, yang buat bendera tu ialah kawan saya. Yang pasang We Love Singapura tu. Dia yang create gambar tu. Itu hari memang dia buka order. Cikgu Adib tu. Boleh ya? Suka hati dia je. Okey, so sambung balik. So, sekarang ni daripada bentuk fungsi kuadratik yang ni bentuk vertex, kita akan dapat vertex. Okey, vertex. Okey. So, yang pertama. Yang kedua ialah kita ada paksi simetri. So, paksi simetri ialah nilai X tadi. So, X ialah nilai H. So, daripada sini, H ialah 4. So, garis simetri ialah nilai H tadi. X sama dengan H. So, X sama dengan 4. So, X sama dengan 4. So, maksudnya daripada bentuk vertex, kita akan dapat nilai directly vertex dan juga garis simetri. Okey. So, itu yang pertama. Sebab pintasan X dengan pintasan Y kita tak boleh dapat. Okey, yang kedua, bentuk arm. So, bentuk arm ni maksudnya kalau kita bentukkan semula persamaan ni dalam bentuk arm. Contohnya, so Fx samakan dengan, so kita kembangkan ini ialah X kuasa 2 tolak dengan 8X tambah 16 tolak 4. So, Fx ni kalau kita simplifikan, so X kuasa 2 tolak 8X tambah dengan 12. Okay. So, ini ialah persamaan kuadratik bentuk arm. Fungsi kuadratik bentuk arm. Okay, let's see. Apa yang kita boleh dapat dekat sini? Kavi. Ini Kavi. Kita boleh dapat apa? Pintasan X, pintasan Y. Yang belum ada. Sebab persamaan sama ni. Yang mana kita boleh dapat? Pintasan X ke pintasan Y? Pintasan X. Y. Pintasan Y. Sebab pintasan Y ialah yang ini. 12. Kan? So, kita dapat pintasan Y. So, pintasan Y ini, Y sama dengan 12. So, itu dia punya pintasan. Y sama dengan 12. See? Daripada bentuk vertex, kita dapat vertex dan juga garis simetri. Kalau kita nak lakarkan. Kemudian, kalau kita tukar kepada bentuk arm, kita akan dapat bentuk pintasan Y. Nampak? And then, kalau pintasan X. Apakah pintasan X? Pintasan X ialah punca. So, kita tengok. Fx ni, boleh tak kita faktorkan? So, kalau kita boleh faktorkan, kita akan dapat terus nilai pintasan X. So, ini ialah X. Ini ialah X. 12 dengan 8 ialah 6 darab 2. 6 darab 2, 6 tambah 2 ialah 8. So, 6, 2. Tolak. Tolak. So, therefore, bila kita dapat X tolak X sama dengan 2 ataupun X sama dengan 6. So, daripada sini kita akan dapat pintasan X.
So X sama dengan 2 ataupun X sama dengan 6. So nampak. Bentuk vertex kita boleh dapat direct nilai vertex, maksudnya titik maksimum ataupun titik minimum, dan juga dia punya bentuk garis simetri, dekat mana dia potong. Kemudian kalau bentuk arm kita dapat dia punya pintasan Y. And then nak dapat dia punya kalau kita tukar pada bentuk pintasan, jika boleh kita akan dapat dia punya punca secara direct. Maksudnya tak perlu guna formula. See? Tiga-tiga bentuk ni ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau kita boleh bentukkan, let's say daripada bentuk arm kepada bentuk pintasan, ataupun bentuk arm kepada bentuk vertex, so kita dapatlah nilai-nilai yang kita nak. Boleh? Okay. So hari ni memang sampai sini saja. Okay. Saya nak terangkan tentang bentuk yang bentuk fungsi kuadratik yang satu lagi. Okay. Ada dia punya ni. Satu lagi. Satu lagi. Okay, rumusan dia ialah yang ini. Salah. So inilah dia punya rumusan. So daripada bentuk vertex kita buat kembangan. Kita dah buatlah bentuk kembangan tadi. Ni bentuk kembangan. So kita kembangkan this one. Okay. Kemudian untuk kepada bentuk pintasan kita faktorkan ataupun guna rumus. So normally kita guna faktorkan lah kalau dia simple. Kalau guna rumus tu dah kira dah lain. Dah fully guna rumus, tak perlu tengok bentuk-bentuk yang lain ni. Sebab ataupun kalau awak diberi bentuk pintasan, nak bagi bentuk arm kena kembangkan. So lah sama kita kembang. So kemudian bentuk arm kepada bentuk vertex ni ialah penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2 ni yang kita belajar awal-awal. I think this one. This one. Penyempurnaan kuasa 2. So kita dapat inilah. Fx sama dengan x tambah 2 kuasa 2 tolak 11 ialah fx. Macam tu. Okay. So habis hari ni. Ada sebarang soalan? Ya, ada cikgu. Ada soalan? Yang lain-lain? Tak ada cikgu. Syafika okey? Dah okey? Penat kan dah belajar bio? Okey. So kita stop hari ni. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan, minggu terakhir PDPR. Tak sabar nak naik sekolah nanti bulan 4. Boleh? Dah. So saya stop recording.